Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 3 yang menonton video ini. Okay, first and foremost, don't forget to subscribe and then also share with your friends my link supaya nanti ramai yang boleh manfaat, ya. Sama-sama kita mendapat ilmu, mendapat pahala, ya. Okay, don't forget to betulkan niat belajar lillahi ta'ala, ya. Kita dalam bab keempat kereaktifan logam, masih buku teks, memang kita gunakan buku teks, dan saya dah cover dalam video lepas tentang 4.3 pengekstrakan logam daripada bijihnya. Saya telah terangkan apa itu ekstrak. Kalau tak tengok lagi video sebelum ni, kalau tak faham, kena tengok balik lah. Ya, ekstrak kita nak ambil bijih tu, kalau besi-besi lah. Kalau besi karat, ya, dia dah warna coklat, kita nak besi saja, berkilat-kilat balik, itu ekstrak. Itu pengekstrakan logam. Dan kita kena tahu tentang siri keaktifan logam daripada atas sampai bawah, daripada kalium sampai emas, sampai emas, semua tu. Dan di mana terletaknya karbon, di mana terletaknya hidrogen. Kena ingatlah, karbon terletak antara aluminium dan zinc, hidrogen terletak antara zinc dan ferrum. So zinc lah tengah-tengah antara karbon dengan hidrogen. Kenapa? Kita kena ingat sebab inilah bahan yang diperlukan untuk nak ekstrak logam. Bila kita lombong, dia bijih tau, bijih tak asli lagi. So kita kena ekstrak dekat kilang. Alat dia as in page 138. This is Relau Bagas, and I've explained to you tentang page 138 dalam kelas yang lepas, tentang apakah yang dimasukkan di bahagian atas Relau Bagas. Dua perkara kita masukkan. Pertama, bijih tu. Kalau besi, we are talking about nak ekstrak besi, bijih besi lah. Kalau timah, bijih timah lah. Okay. So kemudian ataupun kalau bukan bijih, katakan besi karat yang dihimpun, so dia ada nilai besi karat pun. Ada orang beli balik kan, sebab dia nak proses balik jadikan besi. So besi mahal harganya, banyak kegunaannya. Salah satu dalam pembinaan rumah, jambatan, highways dan sebagainya. Okey, so sama ada biji besi ataupun oksida besi, yang kita campurkan bahagian atas tu ada dua bahan. Apa dan apa? Tengok balik dekat nombor 1. Pertama, arang kok, which is carbon. Arang kok, ya. Dan kedua, batu kapur. Dua-duanya ada peranan untuk membersihkan biji nanti. Dimasukkan dalam Relau Bagas. Nombor 2, you have to look at bahagian tengah-tengah, dimasukkan udara panas kepada dua-dua belah tau, bukan sebelah aja. Tapi dia labelkan sebelah sebab takkan nak repeat balik belah kiri, ya. So dia masukkan udara yang sangat panas, disemburkan, okey, supaya itu menyebabkan tindak balas berlaku antara biji besi dengan arang kok dan juga batu kapur. So daripada tindak balas tersebut, tindak balas kimia, kita akan dapati biji besi tu dia akan diasingkan menjadi sanga dan leburan logam. Sanga tu adalah disebabkan oleh batu kapur. Batu kapur dicampurlah dengan pasir ke tanah ke apa-apa, termasuk sekali dengan biji besi tu. Of course lah kena bersihkan, janganlah masuk semua tanah-tanah sekali. Ada biji besi tapi kadang ada kotoran tu. Okey, dan kotoran tu dengan yang saya sebut dari tanah sikit-sikit lah, pasir semua tu, dia akan bergabung dengan batu kapur, dia menjadi sanga. So sanga ni di atas leburan logam. Bermaksud sanga ni kurang tumpat, so dia dialirkan keluar ke belah kanan tu. Leburan logam tadi, biji besi let's say, dia berat, dia di bawah, dia lebih tumpat, dia mengalir ke belah kiri, masuk dalam leburan logam, ya. Leburan logam dikeluarkan dalam bekas tu, dan dijadikan jongkong lah. So kalau kita jual jongkong besi ataupun jongkong biji timah, adalah lebih mahal daripada kita menjual biji tu sendiri, sebab biji tak proses. Bila dah diproses, jadi mahal lah sikit. Macam mau beli beras, beli ikan ke ayam ke, tak dia masak lagi, dia boleh tak adalah harga, tapi tak semahal kalau pergi restoran, dia masak sedap-sedap, dia hias cantik-cantik, kita pergi makan restoran, jadi mahal lah, kan?
Itulah perumpamaannya. Bila dah diproses, dia jadi mahal. Ini pun kalau biji besi nak dieksport luar negara, ada je orang nak beli, negara lain nak beli. Tapi dia tak semahal kalau kita proseskan siap-siap. Kita buat sendiri kat Malaysia, baru kita jual dalam bentuk yang dah senang je orang nak guna terus, tak payah proses lagi. Okey, next in page 139 kita akan lihat tindak balas yang berlaku semasa dituangkan biji besi dan juga arang kok dan batu kapur. Ya, kita akan dapati dalam nombor 3 tu panjang penjelasannya di segi komposisi kimia dia, macam mana molekul-molekul dia akan bertukar menyebabkan jadi dua perkara, iaitu ferrum dan sanga. Okey, kita lihat yang poin pertama, penghasilan ferrum. Okey, arang kok atau karbon. Maksudnya boleh guna arang kok, which is from bahan semula jadi, ataupun arang kayu. Tapi arang kok is the best. Ataupun karbon tadi, arang kok adalah karbon, ya, bertindak balas dengan oksigen dalam udara panas untuk menghasilkan karbon dioksida dan haba. Okey, so dapati dalam udara panas tu arang kok tu gabung dengan oksigen jadi karbon dioksida. Okey, karbon dioksida yang kedua, karbon dioksida yang terhasil daripada tindak balas dengan arang kok panas yang selebihnya untuk membentuk karbon monoksida yang merupakan ejen penurunan yang kuat. So jadi karbon monoksida ni lah yang menyebabkan besi terpisah daripada oksigen. Okey, so karbon dioksida tambah karbon. Yang kedua tadi mula karbon dioksida dengan oksigen, jadi karbon dioksida. Yang kedua karbon dioksida tambah karbon lagi sebab panas sangat, jadi karbon monoksida. Beza karbon dioksida, dia ada dioksida D2, CO2. Kalau karbon monoksida, CO sahaja. Karbon 1, oksigen 1. Kalau karbon dioksida, karbon 1, oksigen 2. Okey, tengok dia punya tindak balas yang ketiga, karbon monoksida dan karbon menurunkan oksida besi kepada besi. So ferrum oksida dalam udara panas ni, ferrum oksida, saya permudahkan, tambah karbon, ini ferrum oksida tambah karbon, hasilnya kita akan mendapati terpisahnya oksigen ni sebab dia pergi ke sini. Okey, menjadi besi tambah karbon dioksida. Tindak balas dia menyebabkan terhasilkan gas karbon dioksida. Tinggallah besi saja, nanti gas dia terbang lah. Okey, kemudian ferrum oksida satu lagi, dalam semua tu kan dia tidak balas dalam tu, ya. Kita lihat hasil kat bawah je nanti. Tapi dalam segi chemistry dia, segi sains dia, kan ada gas karbon monoksida tadi. Okey, dia menyebabkan karbon monoksida tak cukup oksigen ambil sini. So ferrum tambah karbon dioksida juga. Ini gas terbang. Tinggal besi saja. Dengan ini pun jadi besi, dengan ini pun jadi besi. Ataupun ferrum oksida tadi 3 tau, ni 3. Mana yang 2 pula, ya. Saya tak malah terang apa dia 3, 2, pening awak aja. Tambah karbon, dia kurang inilah, tapi jenis dia lain sikit, ya. Dia akan menjadi ferrum tambah karbon dioksida juga tu ni. Ini gabungan ni. Ferrum 2 oksida ni ada beza, ni 1, ya. Ni 1, ini 2, ni 2. Tak mau terangkan lagi. Nanti belajar bertinggal dengan karbon monoksida, dia akan jadi besi tambah karbon dioksida. Ni semua gas. Dapatlah besi, dapatlah besi ni. Ya, dapat besi. Okey, itu adalah tentang untuk mendapatkan biji besi, mendapatkan besi daripada biji besi, ekstrakan. Kedua, penghasilan sanga. Sanga tu macam kotoran tadi, batu kapur atau kalsium karbonat. Batu kapur adalah kalsium karbonat untuk membentuk kalsium oksida dan karbon dioksida. So kita dapati kalsium karbonat, kalsium karbon 3 oksigen,
kalsium karbonat. Okey, dia akan terurai. Bila panas dia akan pecah ya. Jadi kalsium oksida tambah karbon dioksida. Okey, ini bila panas, ini hasilnya. Kemudian kalsium oksida pula, yang ini pula kalsium oksida ni bertindak balas dengan benda asing seperti apa? Pasir, silikon dioksida dalam biji besi untuk membentuk sanga dan kalsium silikate ya. So dapati kalsium oksida tambah silikon dioksida 2 ya. Dioksida D2 ya, macam tadi 2 karbon dioksida ya. Okey, dia menjadi silikon ni dia menjadi silikate ya. Kalsium ni silikat, silikat, kalsium silikat. Ini adalah sanga. Ini adalah dapatkan besi. Ini adalah ini menjadi besi ya. Ini menjadi sanga ya. Okey. Itu untuk nombor 3. Kita lihat nombor 4. Pada suhu yang tinggi di dalam rela balas rela bagas ya. So suhu tinggi masukkan udara yang sangat panas tadi, ferrum yang dihasilkan akan melebur sebab tinggi sangat suhu dia. Ingat tak berapa takat lebur besi? Saya disebut hari tu. So ada dalam form, bukan form 3 punya, dalam form hari tu sebut dah. Saya pun tak ingat berapa sebenarnya. Dia sangat tinggi ya, 1000 lebih ya. 1500 something tak silap ya. Okey, so ferrum yang dihasilkan akan melebur. Leburan ferrum ini mengalir ke bahagian bawah relau sebab dia lebih tumpat ya, dari semasa ke semasa. So leburan ferrum dituang keluar ke dalam acuan dan dibiarkan menyejuk dan membeku. So bila dibiarkan dalam suhu biasa kat luar, dia akan sejuk dan akan beku. Leburan ferrum yang membeku ini dikenali sebagai besi tuangan ya, besi tuangan. Sebab dituang tadi. Sanga pula yang dihasilkan akan melebur juga. Leburan sanga ini juga mengalir ke bahagian bawah relau tapi atas daripada besi. Oleh sebab leburan sanga adalah kurang tumpat daripada leburan ferrum, sanga terapung di atas leburan ferrum. Dari semasa ke semasa leburan sanga dikeluarkan dan digunakan untuk membuat apa? Tapak bangunan, foundation of a building ya, nak buat rumah, nak buat apa, buat flat, buat apartmen, buat kondo ya, dan juga boleh buat jalan. Boleh buat jalan. So dua-dua digunakan setelah diproses. So page 140, activity 4.5. Tak apalah, itu persembahan multimedia. You can read up and try. Okey, kita lihat apakah isu-isu pelombongan di Malaysia. So melombong ni ada isu. Kita lihat apa yang dinyatakan dalam peta buih ini. Isu pelombongan di Malaysia dan impak kepada kehidupan dalam konteks tempatan atau global adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.10. Okey, so diletak yang biru tu isu pelombongan di Malaysia. Kita lihat bagi atas, kita lihat pencemaran udara. Bila melombong, kita dapati berlakunya pencemaran udara akibat daripada apa? Pembakaran bahan api nak masukkan udara panas tadi pada rela bagas. Kemudian pencemaran air akibat pencucian bijih. So kita nak pisahkan bijih. Katakan dulu ada tin mining kat Malaysia kan, pelombongan bijih timah. Dia ada macam palong macam tu tau. Palong tu macam apa? Macam gelongso, tapi dia sekat supaya nanti air yang mengalir di atas tu dia bawa sekali tanah pergi dekat sekatan-sekatan tu, tinggallah bijih besi. Okey, pencemaran air akibat pencucian bijih. So air tu yang disalurkan balik ke sungai, dia dah tak warna, tak jernih lah. Air sungai tu mula jernih, masuk campur dengan tanah yang bercampur dengan bijih timah tu dalam bumi tu. Okey, dilalukan dekat palong saya kata tu ya, macam katakan ini macam gelongso macam ni. So dia ada sekat dekat setiap sekatan tu lah tersangkutnya bijih besi atau dulu bijih timah sebab dia lebih tumpat. So dan air tu akan tolak tanah-tanah tu
yang melekat celah-celah ada antara biji-biji tu. Okey, pencemaran air akibat pencucian. So bila air dengan tanah, air tak bersih lah. Macam air macam lepas hujan tu, air sungai lepas hujan ya. Okey, so kemudian satu lagi, hakisan tanah akibat penggalian biji. Bila dikorek dari biji, pokok-pokok besar semua dah terbang ke atas. So berlakunya hakisan. For your information, yang dekat Sunway Lagoon yang orang suka mandi ke pergi dan sebagainya tu, dulu adalah lumbung biji timah yang besar ya? So dia dikorek dia punya tasik besar tu adalah lumbung biji timah. Dia expose kepada hakisan ya, terdedah pada hakisan. Kemudian pencemaran bunyi oleh jentera perlumbungan. Kalau digunakan kapal korek lagi bising pencemaran bunyi. Dan of course lah, nak melumbung kawasan tu, pemusnahan habitat akibat pemindahan lumbung. So pokok-pokok kena tebang, pokok-pokok kecil, pokok besar semua. Kalau situ duduknya ular ke, monkeys ke, tiger ke, elephant ke apa-apa, terjejas lah. Tempat tinggal dia, habitat semua, jadi dia diterangkan, clear the land untuk pelumbungan. Kemudian pencemaran udara oleh gas yang dihasilkan dari relau bagas. Gas karbon dioksida tadi banyak dihasilkan ya? So kita berarti tajuk semua-semua tu menyebabkan tercemarnya udara. Kemudian penggunaan tenaga elektrik yang banyak. Kalau jangan korek guna elektrik banyak. Tapi kalau untuk ingin palong yang saya kata tadi, yang air mengalir bawa hasil biji timah tu pun, untuk nak pump air ke atas pun kena guna elektrik juga. Okey, so sudah jalankan aktiviti 4.6 untuk menyelesaikan masalah isu pelumbungan di Malaysia. Dalam kesurat 141, okey, can do the activity yourself. Kemudian tengok practice formative 4.3. Practice formative 4.3. Oh, habis kita bab ni ya. Tapi kalau tak faham lagi, don't worry. Kalau tak faham first round, patah balik, tengok balik from the beginning of bab 4 kreatifan logam ni. Sebab memang saya mengajar face to face pun selalu student suruh ulang balik sebab dia kurang faham. Dia boleh face to face, tak ada recorded. So kalau macam ni recorded, so awak tak faham, patah balik, tengok from beginning. Second time lebih faham, kurang juga lagi. Third time faham, fourth time sangat faham, fifth time dah boleh jawab soalan. Biasanya lah. Okay, some students sekali dua kali dah faham dah, ataupun dengar sekali pun dah faham, dah boleh jawab soalan. So lain orang, lain kelebihan yang Allah bagi. Okay, kita lihat practice formative 4.3. Nyatakan kaedah perasyakan logam daripada biji atau oksida logam yang berikut. Aluminium oksida. 1 A, B biji besi. How to answer this? Saya guide awak. You turn to page 137. Dia tanya aluminium oksida. Okey, tengok aluminium dalam rajah 4.8. Aluminium di mana? Di atas ke karbon ke di bawah karbon? Dia adalah di atas karbon. So, aluminium oksida di atas karbon, dia punya yang merah tebal tu, kemudian titik garis putus-putus atas, garis putus-putus bawah. Tengok dia punya biru tengah-tengah tu, dia kata pengekstrakan melalui apa? Elektrolisis. Okey, elektrolisis sebahagian logam dalam keadaan lebur. So kena cairkan dululah. Okey, sebab apa kita paksa guna elektrolisis? Sebab di atas daripada karbon ke bawah. Kalau logam lain, zinc, ferrum, timah, hidrogen, copper, mercury, argentum, emas, tak sampai bawah, sorry. Zinc, ferrum, timah, plumber boleh guna karbon je, macam relau bagas tadi. Kalau atas karbon kena elektrolisis. Tapi kalau yang tak reaktif, semakin kurang reaktif, copper, mercury boleh terus dipanaskan. Nak ekstrak logam dia. Argentum, emas, dia wujud dalam bentuk unsur. Okey, so tadi dia kata soalan tu tanya aluminium oksida. Okey, teknik apa? Elektrolisis. Kalau biji besi, cuba tengok page 137 balik. Di mana besi terletak? Besi adalah ferrum. Atas ke bawah karbon dengan hidrogen? Okey, di bawah karbon. Di bawah hidrogen.
So tengok yang biru tu, dia kata pengeksrekan melalui penurunan oksida logam oleh karbon. So kita letak yang bukan logam karbon tengah-tengah. So kalau saya nak ferrum, biji ferrum tu, nakkan ferrum dia, kita gunakan penurunan oksida logam daripada karbon. Kalau saya nak magnesium, mana? Atas ke bawah karbon? Atas kan? So macam mana pengekstrakannya? Elektrolisis. Okey, kalau saya nak timah sama dengan besi. Kita nak penurunan oksida logam oleh karbon. Kalau saya nak kalsium pun elektrolisis. Kalau saya nak plumbum adalah penurunan oksida logam oleh karbon. Nak kuprum pula, panaskan saja. Nak merkuri pula, panaskan saja. Okey, 2. Raja 1 menunjukkan relau bagas yang digunakan untuk mengekstrak ferrum. Nyatakan satu contoh logam selain ferrum yang diekstrakkan dengan menggunakan relau bagas. So, this one pun you have to refer to table 4.8 page 137. Dia kata logam selain ferrum. So, kita dapati ferrum bawah karbon, zinc boleh ya. Zinc boleh. Ferrum memanglah tadi kita tengok dia punya sampel tadi, timah dan plumbum. So banyak, dia nak satu je. Okey, B, nyatakan bahan yang digunakan, nyatakan bahan yang masukkan ke dalam relau bagas di bahagian yang berlabel P. Apa maksud atas tadi? 2 bahan. Arangkok dengan kalsium karbonat. Dia guna apa tadi? Kalsium karbonat daripada banyak macam-macam kalsium karbonatnya. Asalnya dia guna batu kapur. Batu kapur daripada kerang, daripada apa semua tu ya. Kalsium karbonat. Kemudian Q, dia masukkan apa? Semburan udara panas ya. C, namakan bahan yang dialirkan keluar dari relau bagas melalui bahagian yang berlabel R. R ke atas, apa dulu keluar dulu? Sanga. Kemudian S, keluar bawah adalah besi ya, besi tuangan tadi. 3, nyatakan satu kesan buruk daripada aktiviti perlombongan yang tidak dirancang dan cara untuk menyelesaikan kesan buruk tersebut dalam konteks yang berikut. Konteks tempatan, konteks global. Okay, you can just refer to Rajah 4.10 lah. Okay, so then you're going to see that you better try to do. Kita ada rumusan tu, you can read back, tengok faham tak faham. Okay, kemudian refleksikan diri, praktis summative 4. Okay, cuba jawab dan fahamkan. Okay, so now let's see. Bab baru adalah termokimia. Tapi kita dah habis banyak masa untuk bab 4. Biasa termokimia ni kalau saya start in one class boleh habis within one class, kejap je, sikit je termokimia. Okay, so dalam page 146 saya terangkan tentang termokimia. Okay, first the word term. Term, haba. Kimia ialah kimia lah. So haba, macam mana tindakan kimia disebabkan oleh haba. So untuk apakah maksud termokimia? Dia adalah 2 jenis tindak balas. Satu dia panggil endotermik, satu exotermik. 2 je dalam ni. Endotermik, exotermik. Okay, so tentang kepentingannya kita tinggalkan. Lihat page 147, Gallery Science. Okay, setiap tindak balas kimia disertai dengan perubahan bentuk tenaga. So macam untuk berlaku tindak balas kimia mesti ada tenaga ya. Tenaga pula akan berubah bentuk. Semasa tindak balas kimia berlaku, tenaga kimia yang tersimpan dalam bahan tindak balas lazimnya ditukar kepada tenaga haba yang dibebaskan persekitaran. Itu biasanya sebab tindak balas tu jadi panas benda tu. Okey, so itu adalah termokimia, ialah kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku. It can be jadi panas, it can be jadi sejuk. Itu yang jadi 2 tadi. It can be endotermik atau exotermik ya. Terdapat banyak aplikasi termokimia dalam kehidupan harian kita, termasuklah pad panas segera dan pad sejuk segera seperti yang ditunjukkan rajah di bawah. So pad panas segera ni digunakan untuk membebaskan haba ke kawasan persekitarannya.
Jadi bila kita pad panas ni, haba tu dibebaskan oleh pad panas, segera ini dapat melegakan kekejangan otot dan menambah saiz lumen. Lumen ialah saluran darah, lubang dalam saluran darah, so dia bila panas kita punya otot terangsang, so dia akan kembangkan kita punya saluran darah, so dia akan lega, di dalam kapilari darah supaya kadar peredaran darah yang melaluinya meningkat, Okey, kalau kejang otot, kalau kejang otot. Ada juga instant cold pack. Ini pack sejuk segera, digunakan untuk menyerap haba daripada persekitaran. So dia serap haba, jadi kita rasa sejuk dah benda tu. Okey, haba yang diserap oleh pack sejuk segera ini dapat mengurangkan bengkak luka, menyingkirkan haba daripada keradangan tisu atau organ badan, dan mengurangkan saiz lumen di dalam kapilari. So saluran kapilari tu, lubang tengah-tengah tu jadi kecil, supaya kadar peredaran darah yang melaluinya menurun dan membantu menghentikan pendarahan. Kalau berdarah, jangan letak benda panas lagi lah, dia mengalir. Sebab dia benda panas dia akan membuka saluran tu besar je, dah mengalir. Letak benda sejuk, ataupun kadang-kadang jalan terpelik, kaki sakit, letak benda sejuk. Ais, kerana saya selalu letakkan ais dalam plastik, macam tuam lah, bahasa orang Melayu cakap tuam, Okey, tapi yang nak senang benda ni lah, ada instant hot pack, instant cold pack. Tapi kalau tak ada, bolehlah guna cara biasa, Okey, 5.1 page 148. Kita lihat tindak balas endotermik dan exotermik. Okey, so apa yang cikgu ni cakap, Cikgu Lim, Okey, apabila natrium dimasukkan ke dalam air, tindak balas kimia yang berlaku adalah seperti ditunjukkan dalam gambar foto 5.1. Okey, katakan 3 bentuk tenaga yang dibebaskan dalam tindak balas kimia ini. Apakah bentuk tenaga yang paling lazim dibebaskan atau diserap dalam kebanyakan tindak balas kimia? Haba lah. Okey, so nampak tu, dia masukkan natrium dalam air, nampak macam berapi, dia bebaskan haba. Tindak balas kimia boleh dibagikan kepada 2 jenis berdasarkan perubahan haba semasa tindak balas berlaku. Tindak balas exotermik ataupun tindak balas endotermik. Okey, awalan exo berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud luar. Exo, macam exhaust kereta kat luar kan, exhaust, manakala akhiran termik berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud haba. So awalan endo pula berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud dalam. So let's see. Budak ni tanya, cikgu, bagaimanakah kita dapat mengenal pasti tindak balas dalam gambar foto 5.1 yang tadi. 5.1 tu yang atas tu kan, yang masukkan natrium dalam air, caranya kita perlu dia kata tindak balas dalam gambar foto 5.1 ini sama ada tindak balas exotermik atau tindak balas endotermik. Okey, so mudah tu cikgu tu kata, Cikgu Lim ni. Caranya kita perlu mengesan perubahan suhu air di dalam bekas. Jika air dalam bekas menjadi panas, okey, tindak balas kimia yang berlaku di dalam bekas itu adalah tindak balas exotermik. Di luar, exhaust, panas, dia tolak keluar, Jika air di dalam bekas menjadi sejuk, okey, tindak balas yang berlaku di dalam bekas itu adalah tindak balas endotermik. It can be either or, tapi ini biasa panas lah dalam foto 5.1. Okey, so kita lihat muka surat 149. Cikgu ni tanya lagi, sekarang cikgu ingin bertanya, nyatakan satu alat pengukur yang sesuai digunakan untuk mengenal pasti tindak balas exotermik dan tindak balas endotermik. Apa nak apa alat dia? Termometer lah kan. Termometer lah yang boleh tengok suhu berapa, boleh buat bacaan. Okey, dia suruh terangkan jawapan, tak apalah. So budak jawab betul, tepat. Termometer, cikgu. Bacaan termometer meningkat menunjukkan haba dibebaskan ke persekitaran. Hal ini ialah tindak balas exotermik. Kalau luar tu jadi panas, exo. Macam exhaust, berjalan jauh-jauh jadi panas kan. Okey, sebaliknya bacaan termometer menurun menunjukkan haba diserap dari persekitaran. Hal ini pula ialah tindak balas endotermik. Okey, so bagus cikgu ni, pandai-pandai dia puji budak ni kan.
Bijaknya kamu, mari kita jalankan eksperimen 5.1 untuk membanding dan membezakan antara tindak balas exothermic dengan tindak balas endothermic. Ya. So budak kita baiklah. Okey, info sign tu kita boleh tinggalkan. Eksperimen 5.1 ni pun nak bandingkan dan bezakan antara tindak balas exothermic dan tindak balas endothermic. Apakah persamaan dan apakah perbezaan dalam tindak balas exothermic dan endothermic? Hipotesisnya, tindak balas exothermic ialah tindak balas kimia yang membebaskan haba. So kita rasalah panas tu kat luar ke persekitaran. Manakala tindak balas endothermic ialah tindak balas kimia yang menyerap haba dari persekitaran, menyebabkan kat luar tu sejuk. Okey, untuk page 150 saya akan sambung dalam kelas yang akan datang, ya, insya-Allah. So you already know the two terms, iaitu tindak balas exothermic dengan tindak balas endothermic. Exo dengan endo, ya. So insya-Allah next class kita lihat muka surat 150. Okay, so kita berhenti kat sini dulu. So subscribe siapa yang belum subscribe. Okay, spread to your friends, especially yang kadang-kadang tak ada cikgu dan cikgu kelas dia tak ada. Cikgu tu salin ke ataupun cikgu tu pindah ke, ataupun tiba-tiba tak datang sebab dia tak sihat. So kurang-kurang kalau awak nak berusaha, boleh rujuk pada video saya, untuk buku surat berapa. Dan bila cikgu dah masuk, kalau masih tak faham, ada benda tak faham, tanyalah cikgu. Okay, so that's all for today. As usual, saya punya pesanan adalah jaga solat 5 kali sehari. Mudah-mudahan selamat kita di dunia dan akhirat. Kemudian taat ibu bapa juga untuk selamat dunia akhirat. Selagi tak suruh pada maksiat, taat ibu bapa, terutama ibu. Okay, dan hormati guru-guru. Mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu. Okay, kalau cikgu tu suka awak sebab awak suka belajar, awak akhlak baik, cikgu kadang-kadang bukannya dipilih-pilih kasih. Kalau budak baik, dia akan automatik sayang. Dia boleh doakan. Dia ada hubungan kaidah yang indah, ya, antara guru dan anak murid. Dia akan sayang anak murid dia. Dia sudah jadi guru. Kalau cikgu yang pure lah, cikgu yang betul-betul suka mengajar, dia akan sayang anak murid dia. Anak murid pun akan rasa dia akan sayang balik. Ada cikgu yang tak ikhlas mengajar, bukanlah semua segelintir sahaja sebab nak duit gaji je. Mengajar pun dia cincai-boncai, lepas tu nak marah-marah ada pasal. Okey, pun nak kena hormat juga. Okey, hormat saja. Kalau dia dah macam tu perangai, adalah kan orang dua sometimes. Kebanyakan cikgu memang suka mengajar. Memang ni fitrah je Allah buat dia suka. Okey, kemudian hormati guru-guru, hormati lebih tua, sayangi lebih muda, dan also that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah.